PAS minta kerajaan perpaduan contohi sifat rendah diri Sanusi. Zahid perjelas lawatan BN ke China tiada pengaruh komunis. PN nafi seram peribadi calon BN berkaitan tuduhan kes jenayah. Cikgu Bart tidak kisah disaman oleh Syed Hussein. RSN Raya persoal kemampuan pemimpin PN atasi negeri banjir. Najib Razak akui tidak minta kajian kebolehaksanaan untuk pinjaman berbilion ringgit SRC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Tindakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor dikatakan perlu dijadikan contoh oleh Kerajaan Perpaduan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang Adan Surah Rabu mengakui kelakuan Menteri Besar Kedah itu wajar dipuji kerana sanggup merendahkan diri memohon keampunan kepada Sultan Sharafuddin. Sebagai manusia biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, pemimpin PAS itu berpendapat seseorang pemimpin mesti bersikap terbuka untuk menerima kritikan selain bijak menangani isu secara berhemah. Memetik kenyataan daripada Harakat Daily, Sanusi wajar dicontohi dan perlu mendapat pujian kerana beliau yakin menteri itu boleh mengurus negara dengan teliti. Sanusi pada 25 September membuat permohonan keampunan secara terbuka kepada Sultan Sharafuddin ekoran insiden yang berlaku di Selangor melibatkan baginda serta kerajaan negeri. Beliau yang juga pengarah pilihan raya PN berbuat demikian selepas lebih setahun membuat kenyataan yang menimbulkan kemurkaan pihak istana. Sebelum ini, Sanusi pernah membuat permohonan maaf iaitu kira-kira 3 hari selepas insiden melibatkan kerajaan Selangor. Kenyataan Sanusi yang dibuat di Selayang itu juga menyaksikan lebih 20 laporan polis dibuat ke atasnya, termasuk dari Dewan Diraja Selangor sendiri. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan kunjungan delegasi Barisan Nasional ke China hanya pertukaran lawatan biasa yang dibuat atas jemputan kerajaan Republik itu. Beliau yang juga timbalan Perdana Menteri menegaskan kunjungan itu juga merupakan lawatan timbal balik memandangkan wakil dari kerajaan China sebelum ini turut dijemput menghadiri persidangan agung UMNO. Kata beliau, sesi lawatan itu turut memberi pendedahan berhubung kemajuan di negara itu yang boleh dipelajari dan jadikan pengalaman dalam kalangan pemimpin BN terlibat. Ahmad Zahid berkata demikian menjelaskan tuduhan pembangkang yang turut membuat laporan polis berhubung kunjungan sekumpulan pemimpin BN ke Sekolah Jawatankuasa Parti Perbandaran Parti Komunis China PKC di Beijing. Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Sahruddin Jamal dilaporkan berkata pihaknya bimbang sekiranya fahaman komunis akan menular dalam kalangan ahli UMNO dan juga di Dun Johor. Justru Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi membidas tindakan PN yang membuat laporan polis berhubung lawatan itu dan menyifatkan tuduhan lawatan tersebut mempunyai kaitan dengan ideologi komunisme sebagai melampau. Pengarah Jentera Perikatan Nasional PRK Mahkota Azmin Ali menjelaskan tuduhan Badrul Hisham Shahrin atau dikenali Cikgu Bart kepada calon BN bukan serangan peribadi. Sebaliknya hanya melaporkan perkara yang disampaikan kepada pihaknya. Kata beliau, pemimpin PN hanya mahukan penjelasan daripada Syed Hussein mengenai kes jenayah itu. Cikgu Bart dalam satu ceramah di kempen Perikatan Nasional PRK Mahkota kemarin meminta penjelasan Syed Hussein berhubung dakwaan Ketua Pemuda UMNO Keluang itu pernah ditangkap polis berhubung satu kes pukul pada 2008. Beliau juga menunjukkan dokumen yang didakwanya laporan polis yang menyatakan Syed Hussein terlibat dengan kes jenayah itu. Bagaimanapun, polis mengesahkan Syed Hussein tidak mempunyai rekod jenayah. Ketua Polis Keluang, Bahrain Muhammad Noh berkata,
siasatan membabitkan Syed Hussein telah dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya yang memutuskan tiada tindakan lanjut. Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu. Ini merupakan peraduan minggu terakhir untuk siri pertama peraduan bersama Netstep. Sebagai makluman, pemenang Grand Prize akan diumumkan minggu hadapan pada berita edisi petang 1 Oktober 2024. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah pengarah pilihan raya PN Don Mahkota? Bilakah tarikh peraduan bersama Netstep ini bermula? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstep News edisi petang Jumaat 27 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 20 September 2024, minggu ke-11. Terima kasih kerana setia bersama kami. Dalam perkembangan sama, Cikgu Bard tidak gentar jika Syed Hussein ingin kenakan tindakan undang-undang terhadapnya. Ahli Jawatankuasa Biro Penerangan Parti Pribumi Bersatu itu menegaskan dakwanya yang mengatakan Syed Hussein mempunyai rekod jenayah adalah benar dan bukan palsu. Beliau menegaskan pengundi Don Mahkota berhak tahu dan tindakannya mendedahkan perkara itu bukan serangan peribadi tetapi seorang calon pilihan raya mempunyai rekod jenayah adalah serius. Sebelum ini, Syed Hussein telah menafikan dakwaan itu dan menyatakan akan mengenakan tindakan undang-undang ke atas Cikgu Bard sekaligus kesalahannya yang mendedahkan nombor kad pengenalannya di hadapan orang ramai semasa berceramah. Mengulas lanjut, Cikgu Bard telah mendedahkan semua dokumen sulit berkenaan rekod jenayah dalam ceramah kelompok di Taman Seri Keluang malam tadi. Beliau tegas mengulangi pendiriannya yang tidak takut dan sedia untuk ditahan pihak polis kerana mendedahkan dokumen sulit tersebut. Rakyat secara keseluruhan boleh menilai sendiri sikap wakil rakyat pembangkang atau Perikatan Nasional ketika kawasan mereka berdepan bencana seperti banjir di Alor, Kedah baru-baru ini. Ahli Parlimen DAP Jelutong RSN Raya berkata demikian sekaligus mengingatkan pengundi mahkota untuk memilih wakil rakyat yang boleh menjaga kebajikan terutama ketika berdepan dengan bencana. Beliau berkata demikian semasa berucap pada ceramah berkelompok perpaduan dalam kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota. Beliau juga mempersoalkan keberadaan ahli Parlimen Alor Afnan Hamimi Taib Azamuddin yang didakwa tidak kelihatan hadir memberi bantuan kepada penduduk Kedah yang dilanda banjir. Malah ujarnya Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur sendiri turut berada di Jepun ketika bencana itu. Bagaimanapun memetik laporan dari bernama, Kerajaan Persekutuan mengumumkan peruntukan 13 juta ringgit untuk bantuan pasca banjir di Kedah. Perdana Menteri berkata kerajaan telah menyalurkan sumbangan sebanyak RM1,000 menerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan RM1,000 bagi melalui unit penyelarasan pelaksanaan kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir di Kedah. Datuk Seri Najib Razak berkata beliau tidak meminta kajian kebolehlaksanaan dilakukan bagi kelulusan pinjaman berbilion ringgit SRC International Sdn Bhd daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan kerana yakin dengan pengurusan syarikat pelaburan strategi itu. Memberi keterangan sebagai saksi defendant pada prosiding, saman 1.18 bilion USD yang difailkan SRC International terhadapnya, Najib berkata ini kerana lembaga pengarah SRC International adalah terdiri daripada individu yang mahir dan berkebolehan.
ditanya mengenai tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dalam mengendalikan proses kelulusan pinjaman RM2 bilion itu, Najib berkata unit perancang ekonomi harus berpuas hati dengan proses yang perlu dilakukan sebelum mengeluarkan memorandum berkaitan pinjaman tersebut. Di bawah pengurusan baharu, SRC menfailkan saman itu pada Mei 2021 yang mendakwa Najib telah melakukan pecah amanah dan salah guna kuasa serta memperoleh ganjaran peribadi daripada dana SRC selain menyeleweng dana itu. SRC International sebelum ini menggugurkan 5 pengarahnya daripada saman itu dan mengekalkan Najib sebagai defendant tunggal. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi memberi kebenaran kepada Najib untuk mengeluarkan notis pihak ketiga terhadap mereka. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.